Selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu. Okey, untuk subjek kita pada kali ini, kita akan sentuh dalam tajuk kekeluargaan, iaitu perkahwinan. Okey, kita teruskan. Standard pembelajaran. Yang pertama sekali, mengetahui tujuan perkahwinan. Yang kedua, mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga. Dan yang ketiga adalah menilai peranan individu dalam keluarga nukleus, keluarga kembangan, dan keluarga tunggal. Untuk jenis keluarga ni, cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, kita masuk dulu apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan. Perkahwinan merupakan satu ikatan sah yang menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Semua agama menggalakkan perkahwinan bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bermoral. Contoh perbuatan yang tidak bermoral seperti seks bebas itulah. Jadi itu pun salah satu tujuan kenapa perkahwinan ini dibuat, untuk mengelakkan daripada seks bebas berlaku. Dan seterusnya, tujuannya pula supaya lelaki dan perempuan tu tinggal bersama, tinggal serumah, tinggal sebumbung. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis keluarga. Jenis struktur keluarga ni terpecah kepada 3, iaitu keluarga nukleus, keluarga tunggal, dan keluarga kembangan. Kita masuk dulu apa itu keluarga nukleus. Keluarga nukleus itu bermaksud keluarga yang terdiri daripada ibu dan bapa dan juga anak yang tinggal serumah, ataupun anak angkat. Anak angkat itu pun kita boleh anggap sebagai anak lah. Keluarga ini juga terdiri daripada seorang suami, seorang isteri, dan seorang anak. Jadi untuk keluarga nukleus ni, kamu kena ingat 3 benda. Keluarga nukleus terdiri daripada, yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah bapa, dan ketiga adalah anak. Tanpa ketiga-tiga ni, keluarga ni tidak akan dipanggil keluarga nukleus lah. Untuk yang seterusnya pula, kita masuk kepada keluarga tunggal. Maksud keluarga tunggal adalah mempunyai salah seorang sama ada ayah atau ibu serta anak. Terjadinya apabila ibu bapa tidak tinggal bersama akibat penceraian ataupun kematian. Maksud keluarga tunggal ni, tadi kan kita belajar keluarga nukleus itu ada 3 benda, ibu, ayah, dan anak. Tapi untuk keluarga tunggal ni hanya mempunyai ibu dan anak, ataupun ayah dan anak. Itu yang kita panggil keluarga tunggal. Tidak lengkap macam keluarga nukleus tadi. Kenapa terjadi macam tu? Sebab ibu bapa tidak tinggal bersama akibat daripada penceraian ataupun kematian. Seterusnya, untuk keluarga kembangan. Maksud keluarga kembangan ni adalah gabungan daripada beberapa keluarga nukleus yang tinggal serumah. Ianya terdiri daripada seorang suami, seorang isteri, anak, ibu bapa, dan adik-beradik. Untuk senang kamu faham, keluarga kembangan ni contohnya macam tinggal dalam rumah yang besar. Contohnya macam dekat Sarawak, rumah panjang macam tu. Jadi dalam satu rumah tu terdapat beberapa keluarga di dalam satu rumah. Contohnya kalau macam dekat sini, dalam rumah kita tinggal satu rumah. Lepas tu dalam rumah tu juga ada pakcik kita, ada anak pakcik kita. Itulah maksudnya keluarga kembangan. Terdapat beberapa keluarga di dalam rumah kita. Okey, kita masuk kepada peranan individu di dalam keluarga. Kita mulakan dengan bapa. Bapa sebagai ketua keluarga. Yang kedua, ia memberi bimbingan didikan dan pelajaran kepada ahli keluarga. Dan yang ketiga, menyarah kehidupan makan dan minum, pakaian, perubatan, dan tempat tinggal. Yang terakhir adalah berlaku adil. Ini semua peranan peranan bapa lah. Manakala untuk peranan ibu, yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai kasih sayang, menjaga kebersihan diri dan keluarga, mendidik dan mengasuh anak-anak dengan sempurna, membantu menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok dekat sinilah peranan bapa dan peranan ibu.
Oke, untuk peranan anak pula, yang pertama adalah menghormati ibu bapa dan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, membantu ibu bapa menyelesaikan tugas-tugas harian di rumah. Dan yang ketiga adalah patuh kepada suruhan ibu bapa. Contohnya macam kalau kita disuruh macam buat kerja, ibu bapa kita minta tolong, kamu kena ikutlah, tolonglah sikit-sikit, jangan duduk rumah saja. Seterusnya kita masuk pada abang dan kakak. Cikgu bagi sama dengan kakak sebab peranan abang dan kakak ni lebih kurang sama saja. Yang pertama adalah ia menggantikan tugas ibu bapa semasa ketiadaan mereka. Contohnya macam ibu bapa kita sedang bekerja, jadi abang dan kakak ni lah akan menggantikan kerja diorang. Macam contohnya masak untuk adik, jaga rumah semua. Seterusnya adalah bertolak ansur di antara adik-beradik. Kenalah mengalah. Sebagai abang dan kakak, kenalah mengalah dengan adik kita sendiri. Yang ketiga adalah menghormati hak adik-beradik yang lain. Manakala untuk peranan adik pula, yang pertama sekali, ianya mestilah menghormati ibu, bapa, abang, kakak, serta orang yang lebih tua di dalam rumah kita. Nah, kita sebagai adik yang paling muda di dalam keluarga kita, kita kenalah hormat diorang semua. Yang kedua pula adalah meminta bantuan abang atau kakak dengan cara yang baik. Jangan bergaru-garu, dengan minta bantuan dengan cara yang baik lah. Seterusnya adalah berdikari dalam pengurusan diri. Okey, untuk slide cikgu pada kali ini, cikgu akan ajarkan cara kita mengaplikasikan cara penyesuaian diri sekiranya berlaku sebarang perubahan di dalam struktur keluarga kita. Okey, cikgu bagi satu situasi dekat sini, iaitu Adam merupakan seorang murid yang baik. Dia berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Malangnya, sikap Adam berubah menjadi nakal setelah kematian ayahnya 2 bulan yang lalu. Hal ini kerana dia kurang mendapat perhatian dan bimbingan apabila ibunya yang sibuk bekerja untuk mencari wang bagi menyara kehidupan mereka. Berdasarkan situasi tersebut, jawab ketiga-tiga soalan. Okey. Jadi, cikgu simpulkan dekat sini, first kali adalah Adam seorang yang baik, murid yang baik. Diorang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan, dan sikap Adam ni berubah menjadi nakal setelah kematian ayahnya. Hal ini disebabkan dia kurang mendapat perhatian dan bimbingan daripada ibunya, kerana ibunya itu sedang sibuk bekerja untuk mencari wang untuk kehidupan mereka. Jadi, soalan yang pertama adalah, kamu kena nyatakan perubahan yang berlaku di dalam struktur keluarga Adam. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok soalan macam ni, dia minta nyatakan struktur keluarga Adam, perubahan yang berlaku. Kamu kena ingatlah jenis struktur keluarga tadi yang cikgu terangkan tadi terpecah pada 3, iaitu nukleus, tunggal, dan kembangan. Jadi, untuk jawapan yang pertama ni adalah perubahan yang berlaku di dalam struktur keluarga Adam adalah daripada keluarga nukleus kepada keluarga tunggal. Sebabnya, mula-mula keluarga Adam ni lengkap. Ada ibu, ada ayah, dan ada anak sebagai anak. Tapi apabila berlaku kematian ayahnya, jadilah kepada keluarga tunggal. Sebab kenapa jadi keluarga tunggal? Kita lihat balik apa definisi keluarga tunggal tu. Ia terjadi apabila ibu bapa tidak tinggal bersama akibat daripada penceraian ataupun kematian. Untuk soalan yang kedua, apakah cara yang sepatutnya Adam lakukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berlaku?
apa cara yang patut dia buat untuk dia sesuaikan diri dengan kematian ayahnya ataupun situasi yang berlaku. Untuk jawaban yang kedua nih, dia kena bantu ibunya yang sedang sibuk lah, kena bantu sikit-sikit. Kalau dia dapat kerja part time, itu lagi baik lah. Yang kedua adalah dia menerima dengan hati yang ikhlas. Dia kena terima dugaan kematian ayahnya ini dengan hati yang ikhlas. Dan yang ketiga adalah menjadi anak yang mendengar nasihat ibu yang sedang sibuk bekerja. Kan ibunya tadi sedang sibuk, jadi kalau boleh kita jangan langgar dia punya arahan lah. Kalau dia suruh pergi sekolah, kita pergi sekolah, kena belajar bersungguh-sungguh. Yang seterusnya, si Adam tadi kena berdikari, hidup berdikari, belajar berdikari sendiri. Untuk soalan yang ketiga adalah menyatakan kepentingan menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Soalan ini dia tanya, kenapa kita kena sesuaikan diri dengan situasi tersebut? Ini dia tanya umum lah, sudah tidak berfokus kepada si Adam, tetapi soalan ini kepada kita semua. Oke, untuk soal jawaban yang ketiga ini, kepentingannya adalah supaya masalah emosi dapat ditangani dengan bijaksana. Contohnya kalau kita dapat masalah macam itu, kita dapat kawal emosi kita, tidak menjadikan situasi tersebut sebagai halangan dan beban kepada kita. Seterusnya, masa depan dalam pelajaran tidak terjejas. Janganlah sampai dugaan ini menjejaskan kita punya pelajaran. Kita terus tetapkan kita punya niat untuk bantu keluarga kita di dalam pelajaran kita, sebab pelajaran ini sangat penting untuk kita. Untuk rumusan kelas pada hari ini, kita telah belajar maksud perkahwinan dan tujuannya. Lepas itu kita telah belajar 3 jenis keluarga, yaitu nukleus, tunggal, dan kembangan. Seterusnya kita juga telah belajar peranan setiap ahli keluarga, bermula dari ayah, ibu, anak, abang dan kakak, dan yang last sekali adalah adik. Dan yang terakhir, yang baru saya cikgu ajar nih, cara kita mengaplikasikan dan menyesuaikan diri kalau kita ada berlaku situasi yang macam ni lah. Kamu kena ingatlah cara yang cikgu terangkan tadi, macam terima dengan hati yang ikhlas, dengar nasihat ibu, bantu ibu. Nah, jadi itu semua cara kita sesuaikan diri lah. Untuk latihan pula, cikgu sudah sediakan. Kamu kena rujuk buku teks muka surat 159. Nomor 1, hasilkan sebuah folio silsilah keluarga Anda. Oke, cikgu mau kamu buat macam ni. Terpulanglah kepada kreativiti masing-masing. Mau buat bentuk pokok atau gunung kah atau apa-apalah jenis. Terpulang kepada kreativiti kamu. Yang penting cikgu mau ada datuk, nenek. Setiap datuk nenek ini kamu kena tuliskan namanya dekat sini. Lepas tu pecah kepada ayah kamu ataupun ibu. Lepas tu barulah kamu dan adik-beradik kamu. Kamu kena lengkapkan silsilah keluarga kamu dan tulis nama. Okey. Lepas tu kamu hantar dengan cikgu melalui grup WhatsApp kita, ataupun kamu boleh hantar secara personal. Itu saja dari cikgu. Sekian dan terima kasih.